Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, berada pada ayat ke-68, 69 dan 70 dari surah Yasin. Bagi tuan Miki tafsir Kasir, tolong buka pada jilid ke-8 muka ke-42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan mereka kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syair itu tidak layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dalam kuliah lalu telah kita bincangkan maksud nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT ini. Bagi mereka yang panjang umur akan melalui proses penuaan. Kulit berkedut, uban mula berterabur di atas kepala dan tak cukup di situ, di badan pun bertukar warna, ingatan pun kurang, kekuatan pun kurang, lutut sakit. Maka ini dimaksudkan dengan perkataan tankis, iaitu bila menyebut perkataan tankis ini, ja'alu syai'i a'lahu asfalah, pada keadaan seseorang dalam situasi yang di atas ditukar menjadi yang di bawah pergi ke atas. Dahulu dalam keadaan kuat, sekarang menjadi lemah. Satu-satu nikmat itu ditarik. Jadi maknanya waman nutil umrahu nughayyir khalqahu. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan ubah kejadiannya. Jadi kita dapat lihat dalam ayat yang lalu, bila Allah menceritakan tentang perintah beribadah, suruhan untuk beribadah itu, bila alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan, kemudian wa ani'buduni, ini telah kita huraikan. Bila datang perintah untuk beribadah ini, maka fokusnya kepada yang zat yang unggul, yang ulung, yang satu, yang agung, itu Allah SWT semata-mata. Alam a'had, aku, wa ani'buduni, beribadahlah kepadaku. Maka dalam ayat ini berbeza daripada redaksi ayat yang sedang kita bincangkan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Apa di kalangan manusia ni yang kami beri kepadanya, tukar kepada kami. Kenapa di sana digunakan sigatul ifrad, di sini sigatul jama'? Di sana dalam konteks mutakalimnya Allah SWT, zat yang agung itu, lafzul jalalah, Allah SWT menggunakan aku, di sini kami. Ini wallahu alam, ia merujuk kepada kesan ataupun kaitan keterlibatan selain daripada Allah dalam urusan kesihatan panjang umur ini. Contohnya ada keterlibatan manusia, kerana Allah Ta'ala mengajar kita dalam motivasi diberikan Nabi SAW, man arada ayusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari faliyasil rahimah. Maksudnya siapa yang nak umurnya panjang, rezekinya murah, maka hendaklah dia menjaga silaturahim. Maka nampaknya ada peranan lain dalam menentukan panjang umur seseorang itu. Umur kita tidak tahu, merupakan qada, ajal, maut, semuanya telah ditetapkan Allah, rezeki. Tetapi dalam Islam dianjur kita untuk menjaga silaturahim. Ia menambah keberkatan pada rezeki dan menambah keberkatan pada umur. Itu sebab Allah menggunakan dalam konteks suruhan di sini secara tidak langsung, siapa yang nak umur panjang yang kami boleh beri kepadanya, maka datang perintah untuk menjaga silaturahim sebagai contoh. Jadi silaturahim ataupun dengan kata yang lain, menyambung hubungan dengan manusia, dengan orang yang punya perhubungan darah daging, menjernihkan yang keruh, menghangatkan yang dingin, maka akan dapat mengurangkan stres dalam diri. Agaknya stres itulah satu penyebab kepada banyak kematian pada seseorang yang berlaku. Baik, kemudian kita bincangkan perkataan nu'ammiruhu. Amiru ni kata Ibn Ashur dan tafsirnya, ulama yang terkemuka di Tunisia ni, dalam tafsir Tahrir dan Tanwir, berpandangan lain daripada yang diberikan oleh kebanyakan para ulama tafsir yang menceritakan tentang umur panjang yang ada ni berlaku kepada orang beriman dan kepada orang tak beriman. Tetapi bagi beliau, ayat ini punya kaitan dengan ayat 66 dan 67 yang lalu, iaitu amaran yang diberikan Allah kepada mereka yang kafir, yang musyrik, yang ingkar, bahawa Allah mampu untuk mencabut kekuatan penglihatan mereka. Yang kita telah belajar perkataan tamasna, tamas itu ataupun perkataan al-maskhu,
Allah mampu untuk menukarkan rupa dalam rupa paras manusia. Ini dalam ayat 66-67. Cuma perkataan digunakan dalam ayat itu adalah lau, yang telah pun kita bincangkan ia tidak mungkin terjadi. Cuma dalam ayat ini ia bakal berlaku. Bila Allah menyebut perkataan wa man nu'ammirhu, ini boleh berlaku. Kalau dua ancaman tadi tidak berlaku kerana Allah Taala tidak menukar rupa manusia dan Allah tidak membutakan mata mereka walaupun di dunia mereka ingkar. Tetapi Allah mampu melakukan perkara yang ketiga, iaitu memanjangkan umur, lalu hiduplah mereka dalam keadaan kehinaan. Umat Islam semakin tua usia mereka, semakin banyak peluang untuk membaca Al-Quran. Di kalangan kaum muslimatnya yang hadir ke masjid, Masya Allah, ramai sekali. Kaum musliminnya yang datang mendengar kuliah pada usia tua, penuh sekali salat subuh sebagai contohnya. Tapi apa yang terjadi kepada mereka yang tidak beriman? Kita tuan-tuan berada di negara-negara barat sebagai contohnya. Ayah ibu ini sudah tidak dipedulikan orang. Dibawa satu cerita oleh Dr. Sheikh Ternabulisi dalam tafsirnya. Berlaku satu kes di sebuah negara di Eropah, iaitu seorang ibu tua yang hampir-hampir menggantungkan dirinya. Ini kita nak ceritakan bagaimana perkataan nu'amiru ni sebagai hukuman kepada mereka yang kafir, yang musyrik, yang ingkar, bahawa Allah SWT tidak membutakan mata waktu mereka sedang bekerja di zaman muda, dan Allah tidak menukarkan rupa mereka menjadi rupa al-qirada wal khanazir seperti berlaku pada Bani Israil satu masa dahulu, kerana perkataan lau yang telah pun kita bincangkan. Tetapi dari sudut yang lain, Allah mampu untuk panjangkan umur mereka, lalu mereka melalui kehidupan yang dilupakan orang. Maka kembali kepada kisah yang dikemukakan, seorang perempuan telah kematian suaminya pada usia senja, usia 80 lebih. Suaminya mati 6 bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu. Tinggallah wanita ini menunggu kedatangan anak-anaknya. Menanti bila datang Mother's Day pun tak pulang, Christmas pun tak pulang. Sibuk mereka bekerja. Bukan ramai sangat pun anaknya, tapi tak pulang. Maka si ibu tua ni pun duduk mematikan dirinya. Dan pada hari Jumaat itu dia membuat keputusan untuk membunuh dirinya. Kerana baginya kehidupan itu menyusahkan orang, tak ada siapa nak ambil peduli lagi. Ini ada kaitan dengan apa dinyatakan oleh Syekh Al-Imam Ibn Ashur dan tafsirnya. Maka dia mulalah menggantung tali pada siling rumah dan menantikan detik-detik penghabisan hidupnya. Tiba-tiba dia mendengar satu ketukan di pintu rumah. Ketukan ni oleh seorang budak lelaki. Budak lelaki ni bekerja di Islamic Center, yang kerjanya setiap hari Jumaat akan mengedarkan brosur untuk memberi kesedaran kepada mereka yang bukan Islam tentang kehidupan ini, berasaskan kepada hidup adanya Tuhan, adanya tempat untuk ibadah, ada tempat untuk mengadu, dan Tuhan itu bersifat dengan Rahman Ar-Rahim. Maka brosur yang ringkas itu dibaca, mudah untuk faham, mudah untuk menghayati, dan mudah-mudahan jadi sebab untuk masuk Islam. Maka si ibu tua ini pun bersiap sedia untuk menggantung dirinya pada waktu yang dijangkakan, ditetapkan dalam fikirannya itu. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Maka dengan perlahan turun daripada kursi ini tadi untuk pergi membuka pintu, kerana ketukan itu bersifat konsisten. Sekali berhenti sekejap, ketuk lagi, ketuk kali ketiga. Tiba-tiba bila buka pintu untuk kali yang ketiga ketukan itu, selepasnya kelihatan di hadapannya seorang budak lelaki berwajah seperti malaikat bersihnya pada gambaran perempuan tua ini, dan mengemukakan kepadanya satu nota, satu brosur kecil, leaflet yang padanya mudah untuk dia faham. Dia pun ambil belit, terima kasih cucu ya, tutup pintu kembali dan duduk merenung apa yang terdapat di atas catatan nota yang diberikan itu. Allah sayang kamu punya peluang untuk bertaubat. Orang masuk Islam ini segala dosa-dosanya dihapuskan, kebaikannya dikira. Marilah sama-sama kita mengenali Allah SWT. Detik-detik terakhir penting dalam hidup kita. Innamal amru bil khawatim, satu perkara itu dikira hujungnya. Banyak bisikan dan motivasi bersifat demikian masuk dalam hatinya, mengenal Tuhan, siapa itu, siapa putusannya. Akhirnya perempuan ini pun terfikir masih ada peluang baginya untuk menggunakan hari-hari terakhir itu mengenali siapa yang menciptanya. Selalu misteri dalam hatinya. Maka ibu tua ini pun pergilah ke Islamic Center, alamat yang diletakkan di atas brosur tersebut. Pergilah dia berjalan perlahan, musim salji. Ketuk pintu di Islamic Center itu, muncullah seorang lelaki berjanggut, berjambang, yang selalu dimomokkan sebagai inilah pengganas, teroris dan sebagainya. Maka wanita tua ni bertanya, mana pergi seorang budak lelaki, wajahnya bersih sekali. Dia memberi kepada saya, kepada makcik, nota ini. Makcik nak jumpa sangat. Apa maksud kat sini? Makcik tak faham. Lelaki itu pun terkejut. Rupanya hari Jumaat lalu dia berkata kepada anaknya itu anaknya lah, imam dia Islamic Center di masjid tersebut, berkata kepada dirinya, Masya Allah, Jumaat lalu ketika saya membuat alasan, berkata kepada anak saya itu, tak payahlah kita pergi edarkan kerana di luar sana salji sedang turun dan brosur yang tinggal pun tak banyak, supply yang baru belum sampai lagi, nanti sampai kita buatlah, ini tinggal beberapa keping saja. Tapi anak itu konsisten berkata kepada ayahnya, seorang imam ni tadi,
Tak apalah ayah, kalau ayah penat saya buat kerja ni. Dia pun terkejut. Rupanya beberapa keping brosur yang tinggal itu anaknya menjalankan tanggungjawab macam biasa. Kotanya tak cukup pun dia terus menjalankan kerja di tengah salji. Terbuka hati wanita ini, kalau tidak mati dia dalam keadaan kekufuran, seburuk-buruk kematian. Agaknya ini dimasukkan Ibn Ashur, bahawa maksud nu'amiruhu ni hukuman dikenakan kepada mereka yang degil ingkar, walaupun tidak berlaku apa yang kita telah huraikan. Tetapi hukuman berlaku di sudut panjang umur, tidak dihargai orang rupanya. Maka ayat ini mengancam mereka dengan satu kesudahan yang buruk. Seakan-akan menyatakan kalau kami tidak mengubah bentuk mereka dan tak membutakan mata mereka, kami boleh biarkan mereka hidup. Ini yang dinyatakan dalam surah Fatir ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tazakkar. Apakah kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir? Tak cukup ke umur yang diberikan? Jadi panjangnya umur di situ bukan maksud memanjangkannya hingga ke umur nyanyuk, atau seperti yang disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir itu. Kerana kecaman terhadap orang kafir dalam surah Fatir ini tujukan kepada siapa yang sudah diberi usia walaupun belum mencapai usia nyanyuk, tetapi tidak menggunakan peluang itu untuk kembali kepada Allah. Masih lagi berdansa, masih lagi membuang masa buat perkara-perkara yang melalaikan, padahal usianya sudah tua. Kadang-kadang ada tempat pula untuk berkaraoke bagi yang telah tua pada usia-usia yang lanjut seperti itu, usia senja. Padahal usia itu bukan kebaik kalau digunakan untuk kembali kepada Tuhan, untuk diisi dengan perkara-perkara kebaikan. Ini satu sudut yang dikemukakan oleh Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir itu. Menarik untuk kita fikirkan. Berarti bukan maksud ayat ini wa man nu'ammirhu nakisu fil khalq, bukan saja berarti umur nyanyuk seperti yang disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir, tetapi hukuman yang dikenakan oleh Allah iaitu mereka hidup tanpa dipedulikan oleh sesiapa, walaupun oleh anak-anak yang pernah dibesarkan, walaupun oleh jiran-jiran yang satu masa dahulu tinggal keliling mereka. Dan lebih malang lagi, kadang-kadang mereka ni dihantar di rumah orang-orang tua, yang mana di situ diperlakukan dalam keadaan yang penuh penghinaan, seolah-olah tidak ada apa-apa penghargaan lagi untuk mereka. Jadi bila Allah menyatakan perkataan fil khalq, difahami lagi oleh Ibn Ashur dalam maksud makhluk, iaitu manusia. Ini menurutnya dikuatkan dengan adanya kata fi, iaitu keberadaan manusia yang diberikan hidup. Ini menjadi dalil dan bukti kuasa Allah di tengah-tengah manusia. Tapi pendapat majoriti para ulama seperti yang telah kita bincangkan, itu merujuk pada penciptaannya. Kata Al-Imam Al-Biqai bahawa Al-Khalq itu bermaksud dalam penciptaan kami terhadapnya, iaitu menentukan kadar jasmani dan juga rohaninya. Kami mengembalikan ia mundur ke belakang, menurun pada tangga-tangga yang pernah dilaluinya, yang dahulu laju dia berjalan. Kini tiba-tiba dia menjadi lemah, menurun kekuatan jasmaninya sehingga dia kembali bagai kanak-kanak. Menurun juga dari sudut rohaniah dia, maknawiyah dia, sehingga dia lupa pada satu benda yang sebelum ni diingat. Itu maksud fil khalq. Jadi kata Al-Imam Al-Biqai dengan lebih lanjut menguraikan bahawa mereka yang arif menyatakan bahawa maksud perkataan khalq itu mengisyaratkan bahawa penurunan potensi jasmani adalah satu yang mutlak, sedangkan potensi rohani tidak berlaku demikian. Mungkin saja semakin bertambah umurnya, semakin kemanisan beribadah kepada Allah SWT. Ditanya kepada ahli sufi, tak kala umurnya sudah tua dan wajahnya berkedut, rambutnya putih, tetapi ibadah yang dilakukan terasa kelazatannya. Nampaknya potensi rohaniah ni, kata Imam Al-Biqai, pada sesetengah manusia tidak menurun dibandingkan dengan potensi jasmaniahnya. Wallahu alam. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan titipkan untuk tuan-tuan satu doa yang dianjurkan oleh Islam, ditunjukkan Nabi SAW, untuk mengharungi hari-hari bagi mereka yang dipanjangkan umur, mengelakkan penyakit lupa, mengelakkan penyakit nyanyuk. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita umur yang berkat. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.